Allah. Aduh. Jentullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نوّر بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Dapat kita sambung kitab Minhajus Salam pada perbahasan apa? Muka surat 20 Jawi. Rumi 57. Rumi 57. Jawi 20. Oh, ni bab ringkas ni bab ni. Kita akan masuk bab pada menyatakan sembahyang berjemaah. Tapi sebelum tu ada sedikit perkara secara ringkas sebelum masuk perkara, sebelum masuk bab menyatakan solat berjemaah. Sebelum masuk tu sedikit ringkas berkaitan dengan apa ni? Bab pada menyatakan segala yang memfasadkan sembahyang. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bab pada menyatakan segala yang memfasadkan sembahyang, merosakkan sembahyang. Lagi mudah, membatalkan sembahyang. Dan bermula yang memfasadkan akan sembahyang, perkara yang merosakkan atau membatalkan sembahyang. Fasad-fasad ni rosak ataupun batal apabila menyertakan akan takbiratul ihram. Perkara yang merosakkan sembahyang bila sembahyang tu, yang mana sembahyang itu disertakan dengan takbiratul ihram. Dia gini, pertama sembahyang, pertama rosak, cerita rosak. Yang kedua cerita sembahyang. Bila dia kata perkara yang merosakkan sembahyang, perkara yang membatalkan sembahyang, kenapa perlu kenapa perkara tu, yang perkara apa-apa yang dia akan disebut nanti yang dilakukan akan merosakkan sembahyang? Kenapa? Kenapa? Kerana dalam sembahyang tu ada disertakan dengan takbiratul ihram. Tu ayat dia bertunggang terbalik. Ada diserta dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram tu takbir, Allahu Akbar. Ihram tu, ihram, apa ihram?
Bila pakai ihram kan. Ihram tu maksud ada benda yang tak boleh buat lah. Sebelum tu boleh buat, sekarang tak boleh buat dah. Haram. Takbir yang mengharamkan. Boleh kata gitu. Takbir yang mengharamkan. Sebab apa? Buat beberapa perkara akan menyebabkan sembahyang itu rosak. Kerana sembahyang tu ada takbir yang mengharamkan perkara yang sebelum tu halal. Bukan yang mengharamkan macam minum arak, judi, bukan kan? Perkara tu halal aja. Tapi bila takbir je jadi haram. Oleh kerana dalam sembahyang tu ada takbir itu, iaitu takbir atau setengah kita nak kata takbir taharrum ataupun takbiratul ihram lah. Dengan sebab takbir itu haram, jadi kalau buat perkara itu jadi haram lah. Apa maksud haram? Batal. Itu maksud haram. Batal sembahyang. Bukan maksud dosa. Sedangkan haram maksud kalau buat berdosa. Yang ini kalau buat bukan maksud berdosa, maksudnya batal. Kalau buat dengan sengaja berdosa juga. Buat dengan sengaja kan, perkara itu. Itu tu apa? Ni nak bincang kat bawah ni. Maka tersimpul sembahyang sertanya. Maka tersimpul dalam sembahyang itu ada takbir yang mengharamkan beberapa perkara. Dan jika ada tersimpul dengan sembahyang itu sendiri. Dan jika mendatangi akan sembahyang dengan yang tersimpul dengan takbiratul ihram, maka ia jadi batal sebabnya. Ada ayat. Jadi oleh kerana dalam sembahyang tu ada takbir yang mengharamkan beberapa perkara, jika melakukan beberapa perkara itu maka batallah sembahyang. Okey. Kalau sekarang, kalau kitab-kitab sekarang, kalau buku-buku sekarang senang je. Perkara yang membatalkan sembahyang ada 10. Senang. Mana buku sekarang, mana ada seni. Tengok buku dulu. Kalau baca sendiri ni, apa benda ni? Pagi esok tak faham apa benda dia cakap. Sebab itulah antara sebab ulama-ulama terdahulu 100, 200, 300 tahun dulu dia tulis bahasa macam ni. Antara sebabnya dia terjemahkan daripada kitab Arab lah. Sebab tu ada bermula lah, ada pun dan sebagainya. Itu satu, dia terjemah bulat-bulat. Yang kedua dia sebab dia tak nak bagi orang baca kitab ni sendiri. Tak nak baca sendiri-sendiri. Beli-beli baca sendiri, tak mau. Sebab tu dia akan buat supaya kau nak tahu apa aku maksudkan, kau kena tanya aku. Tu. Sekarang tak. Buku sekarang dibuat, dicipta, dikarang. Kalau boleh, masuk dalam bilik, dua diam, baca, faham. Tu buku sekarang. Bahaya tu. Boleh bahaya, boleh jadi salah faham. Boleh jadi tu yang kata tak ada guru tu. Siapa guru dia? Memang macam tu. Dari sebab tu lah orang dulu buat gitu. Dia buat kalau kau nak tahu maksud sebenar. Kalau kau nak tahu domainnya ni kembali kepada apa, jumpa aku. Tu. Tapi tak boleh jumpa lah kalau benda tu beratus tahun kan. Jangan risau, jumpa anak murid aku. Anak murid pun dah beratus tahun juga. Jumpa anak murid kepada anak murid dan seterusnya sampai. Itu yang dipanggil sanad tu. Itu yang belajar. Itu kadang-kadang kita belajar dengan satu-satu guru. Tak apa nak jeliga. Tak apa jeliga. Tak apa masuk. Faham juga tapi tak berapa faham. Tak berapa boleh. Guna ayat. Tak apa. Tak jeliga molek lah. Tapi benda sama je, hukum sama je, bukan berubah. Guna aja berubah, tak sama je. Tapi tak berapa pergilah, tak berapa mari. Tapi kalau yang ini, yang ni jadi wah ni jadi gitu. Nampak? Sebab antara banyak lagi sebab lain. Sebab penyampaian bahasa dan sebagainya. Antara sebabnya adalah tadi itulah ada sambungan sampai ke pengarang. Jadi dia masuk dari sudut rohani, masuk aura, masuk hati terus. Ada getaran, bukan sekadar ilmu ataupun maklumat yang disampaikan. Setakat maklumat disampaikan, tanya Syekh Google boleh. Dia lagi pandai. Al-Fadil Al-Allamah. Tanya Syekh Google lagi pun boleh. Baca je, tapi kadang-kadang baca. Kita baca hukum begini. Okey. Bila orang tanya, tak berani nak jawab. Berani tak? Kita dah baca dah, tahu dah hukum. Bila sekali kena gempak, apa hukumnya? Haram. Sebab dia dah baca Google lah. Haram. Ya ke haram? Tak berani dah. Tak tahu kot. Dia tak kuat. Tapi kalau dia ada sambungan kepada pengarang dan pengarang tu bersambung sampai seterusnya, maka dia kuat. Maksudnya
haram. Ya haram. Ya haram. Oh, takkan aku berundur. Takkan aku berundur. Sebab dia kuat. Dia kuat. Itu je lah. Itu sebab kadang-kadang orang serabut lah. Sebab orang budak-budak sekarang ni kan, dak-dak sekarang ni kan, budak-budak TikTok sekarang ni, dia mana boleh macam tak boleh macam ni. Saya dah cuba dah dulu. Lama dah lah. Dalam 10 tahun, tak sampai 10, 7 tahun lepas. Dah cuba dah untuk budak-budak. Tak lagi. Kenapa budak tak boleh lagi? Tak boleh. Budak-budak tu masuk belasan lah. Tak boleh. Sekarang ni baru perasan bila ada TikTok. Baru perasan. Sebab budak sekarang ni, zaman seminit, 2 minit, 3 minit. TikTok apa lama? Paling lama. Ke tiba-tiba tak tahu, tak biasa, tak ada, dah uninstall ke apa? ke tiba-tiba TikTok tu apa benda? Yang duduk kuih tu lah. Sampai tak tidur, tahu-tahu pukul 2 tu. 2 minit aja. Budak-budak memang gitu, cerita panjang-panjang tak mau. Cakap banyak-banyak tak mau. Cakap je, halal haram. Haram, okey dah. Oi. Budak sekarang. Ni boleh makan tak? Kalau lah tengok kita masak sekarang ni boleh makan ke tak? Lapar ni. Boleh makan. Tapi sebenarnya ada perbahasan ulama. Aku nak makan macam tu. Budak sekarang. Apa dia? Mi segera. Memang segera pun. Memang nak cepat aja budak sekarang. Nak cepat aja. Semua nak cepat. Malah dunia pun cepat. Bukan budak je nak cepat. Dunia tu pun berjalan dengan cepat. Kan? Cepat. Semua nak ringkas. Tengoklah dia tulis. Budak-budak BBNU tulis. Tahu BBNU? Budak-budak baru nak up tu. Cuba tengok dia tulis. Allah, apa benda lah kau tulis ni? ASDL lah, apa benda lah. Apa benda ni? Tak boleh kita nak faham. Sebab apa? Dia nak ringkas. Cerita panjang-panjang. Tak mau. Pendek-pendek. Bila kalau baca macam ni, dengan bermula. Apa guna bermula duduk kat sini? Kalau tak ada dan bermula duduk sini, tetap juga sampai masuk kan. Buat apa? Dan kat depan tu dan apa? Kan dan bermula. Dan ni kan kata hubung. Ni saya cerita budak yang cerita dengan saya ni. Dia kata dia tak mau hati. Tak mau mengaji. Dia kata dan ni kata sendi. Di antara dua perkara. Tiba-tiba dalam kitab kata dan bermula. Dan apa? Mesti ada cerita sebelum. Tak ada cerita pun sebelum. Apa ni? Bahasa apa pakai? Buat 1, 2, 3. Masa tu saya tak berapa faham lagi kenapa budak-budak ni. Sekarang dah faham dah. Sekarang nampak, budak-budak sekarang dia nak cepat. Nah, dia point. Jangan cerita panjang-panjang, jangan membebel, macam tu lah. Dia nak cepat. Bila nak cepat, ada satu kaedah fiqh. Man ista'jala syai'an qabla awaihi uqiba bi hurmanih. Sesuatu perkara apa-apa yang dia nak cepat sebelum sampai waktunya, uqiba bi hurmani, mengakibatkan tak dapat atau mengakibatkan rosak. Nak cepat. Kalau orang dulu, orang tua dulu cakap apa? Belum duduk sudah belunjuk. Belum duduk dah belunjuk. Macam mana? Tahu tak belunjuk? Belunjuk kaki duduk depan kan? Sebelum duduk dah belunjuk. Jadi macam mana? Jadi jatuh macam buah nangka busuk jatuh, jatuh gitu. Nak belunjuk duduk dulu. Tu. Sekarang ni gitu. Sebab tu sekarang ni ramai-ramai. Sekarang ni mufti umur 15 ada. Ada dalam Facebook. Yang duk komen kat bawah tu. Umur 15. Dia kata apa tau? Mufti ni kena ngaji lagi, tak cukup ngaji. Dia umur 15. Tengok duk naik basikal, nak tengok duk main motor. Tengok pada gaya tu lah. Pakai topi, sudu, sengek lagi. Yo. Dia kata apa? Mufti ni tak cukup mengaji ni, dia kena mengaji lebih lagi. Salah hukum dia. Sekarang, budak sekarang. Man ista'jala syai'an qabla awaihi uqiba bi hurmani. Nak sesuatu perkara belum sampai kepada waktunya, mengakibatkan tak dapat perkara tu. Dalam kaedah tadi sebenarnya dikiaskan dalam banyak perkara. Dalam hukum fiqh pun ada. Contohnya dia bunuh ayah dia. Sepatutnya ayah mati dapat faraid untuk anak dia. Dia bunuh ayah dia. Guna kaedah samalah. Dia sepatutnya tak dapat faraid lagi. Sebab dia bunuh dapat cepat faraid, maka tak dapat faraid. Tu. Minum arak dekat dunia. Kat dunia minum arak.
guna kaedah yang sama. Nak cepat sangat, belum sampai waktu, maka tak dapat perkara itu. Atas dunia minum arak, dekat akhirat tak boleh minum sungai arak. Gitu. Gitu. Jadi begitulah. Jangan cepat sangat, slow-slow. Nak cepat. Nak khatam nak pergi mana khatam? Nak pergi mana nak khatam? Relax ah, slow-slow. Jadi begitulah, itulah sebab saya baca ni agak cubalah baca tu malah. Dan bermula yang memfasadkan akan sembahyang, yang merosakkan sembahyang, itu apabila menyertakan akan takbiratul ihram, maka tersimpul sembahyang sertanya. Dan jika mendatangi akan sembahyang yang telah tersimpul dengan takbiratul ihram, maka ia jadi batal sebabnya tak serabut. Banyak domeh tu, ia domeh kembali kepada mana, sebabnya kembali kepada mana. Dan bermula yang memfasadkan akan sembahyang, itu apabila menyertakan akan takbiratul ihram, maka tersimpul sembahyang sertanya. Nya tu apa? Serta apa? Sertanya. Tersimpul sembahyang serta takbiratul ihram. Dan jika mendatangi akan sembahyang yang telah tersimpul dengan takbiratul ihram tadi, buat perkara yang diharamkan ketika takbiratul ihram tadi, maka ia jadi batal sebabnya, sebab buat perkara itu. Maka ia orang sembahyang. Kalau nak salah satu lah, ia orang sembahyang, jadi batal sebabnya dia melakukan perkara yang haram tadi. Dan yang membatalkan sembahyang, itu amat banyak. Perkara yang membatalkan sembahyang tu banyak. Setengah daripadanya banyak, dia bagi tahu separuh. Perkataan yang disengaja, bercakap, keluar perkataan, bercakap. Dan jikalau sedikit sekalipun, walaupun cakap tu sikit, walaupun perkataan itu pendek sikit je, dengan niat, dengan bercakap, dengan maksud bercakap. Pertama, bercakap bahasa lain. Bahasa lain, dia nama bercakap walaupun dia kata aku tak cakap. Bahasa lain selain daripada bahasa Arab adalah bercakap walaupun dia kata dia tak bercakap. Pernah berlaku kat satu tempat ketika H1N1. H1N1 apa? Yang virus sesama burung ke semua babi? Burung tak tahu, H1N1 lah. Yang penting H1N1. Ada sembahyang, buat sembahyang hajat, sebab kat situ teruk sangat H1N1 ni. Masa kunut nazilah, dia sebut H1N1. Dia sebut H1N1. Yang lain tak tahulah, dia baca kunut nazilah kan, sebab terlalu banyak tempat tu. Maka batal sembahyang. Dia kata dia berdoa. Dalam sembahyang boleh buat 3 perkara. Pertama, baca Quran. Yang kedua, zikir. Yang ketiga, doa. Maka dia kata dia duduk dekat doa. Doa. Tapi dia bercakap. Bukan cakap, doa. Bila sebut je perkataan selain daripada bahasa Arab, maka dia panggil bercakap. Walaupun dia kata doa, selain daripada bahasa Arab. Kalau bahasa Arab, tengok dulu. Apa ni? Kenapa cakap bahasa Arab ni? Doa. Okey, baru terima. Jadi nak doa, kena doa bahasa Arab lah dalam sembahyang. Jangan dia cakap bahasa lain. Habis kalau bahasa Melayu lepas salam. Lepas salam doa, baca bahasa Melayu. Dalam sembahyang jangan. Batal. Jadi keluar perkataan walaupun satu huruf. Kalau dalam kitab-kitab yang tebal sikit, dia bagi contoh. Qi, batal sembahyang. Sebut qi. Qi apa? Pelihara lah. Wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Wa qi itu pelihara. Qaf baris bawah. Satu je huruf. Qaf baris bawah. Qi. Jaga-jaga. Yang tu lebih kurang. Contoh dia tengah sembahyang, tiba-tiba anak dia main, nak jatuh tangga. Dia pun qi. Qi, bahasa orang Arab lah cakap. Orang Melayu qi yang benda. Qi. Batal sembahyang. Walaupun satu huruf, qaf baris bawah. Jadi ataupun banyak huruf, ataupun beberapa perkataan, tapi tak bagi faham. Tak boleh faham apa dia nak cakap. Tetap batal juga. Dikira bercakap juga. Walaupun tidak memberi faham. Perkataan yang sengaja. Walaupun sikit sekalipun kalau sengaja tu. Kalau tak sengaja, maksudnya melatah, sikit tak batal, banyak baru batal. Sikit dan banyak
tak ada diletakkan berapa banyak. Dalam mazhab Syafi'i dia kata uruf. Uruf tu kebiasaan, agak-agak banyak. Maka sebagian ulama mazhab Syafi'i juga dia kata payah nanya kat orang nak tahu banyak sikit tak. Dia letak 6 patah perkataan ke bawah. 6 ke bawah sikit, 6 ke atas banyak. Sebagian ulama dia tak letak pun 6. Dia kata uruf, kebiasaan, agak-agak banyak. Kalau popek, banyak lah tu. Kalau sikit lah, gitu je. Tapi sebagian ulama kata kesian kat orang awam. Nak cari banyak dia. Aku ni batal ke tidak, banyak ke tak banyak. Ini yang tak sengaja. Kalau yang sengaja, satu huruf pun batal. Satu huruf. Malah kalau dikuatkan suara dia kerana nak takbir pun batal. Walaupun padahal dia nak takbir. Anak dia main gitu, dia nak marah anak dia. Sami Allah ni mahamidah. Orang tengok lari pun batal. Walah padahal sami Allah mahamidah. Itu dia kira bercakap juga. Tak boleh. Sebab dia ada maksud lain, dia qasad lain. Nak suruh anak duduk diam contohnya lah. Tapi kalau perbuatan tak batal. Janji jangan lebih 3 gerakan perbuatan. Dengan semayang, anak dia main, dia pun tak boleh. Tak batal. Makruh. Tak batal tunjuk. Siap muka-muka lagi. Siap muka. Tak batal. Jangan syarat jangan lebih 3 gerakan besar berturut-turut. Tapi kalau perkataan satu huruf pun batal. Yang memberi faham lah satu huruf. Dia bercakap dengan sengaja. Dan jikalau sedikit pun tetap batal juga. Kecuali orang yang macam baru masuk Islam kan. Yang tu cakap dia tak tahu hukum lagi, maka banyak batal, sikit tak batal. Bagi orang yang tak tahu hukum. Biasanya baru masuk Islam lah. Mu'alaf. Yang itu kalau kitab-kitab yang tebal lagi, berdehem, batuk dikira bercakap batal. Tapi ada tapi. Bukan berdehem, batuk, bersin yang jadi sendiri, tak, yang sengaja. Dia ada berdehem sengaja, dia ada berdehem tak sengaja tak? Mana ada berdehem tak sengaja? Okey, berdehem batal. Dia tak ada sengaja tak sengaja lah, sebab di mana dia tak sengaja. Batuk tak sengaja tak batal, sengaja batal. Maksud sengaja tu memanglah batuk tu sengaja. Tapi maksudnya dia batuk tu ada sesuatu macam sakit, dia batuk lah. Dia bukan batuk macam orang kaya tu. Excuse me. Bukan. Itu batuk orang kaya. Batuk tu batal. Batuk yang dah gatal, batuk lah. Itu dia panggil batuk tak sengaja. Walaupun sebenarnya sengaja. Dia panggil tak sengaja sebab dah gatal. Tak jadi semayang jadi. Jadi maka batuk kerana sesuatu yang tidak tertahan tak batal. Batuk saja-saja batal. Macam tadi tegur anak ke batuk. Padahal bukan dia nak batuk. Dia benda lain, maka batal. Dia nak bagi tahu orang kat luar. Dia semayang, ada orang bagi salam. Semayang fardu, ada orang bagi salam. Dia nak bagi tahu aku tengah semayang. Dia pun macam buat batuk. Tapi dia bukan sebab nak batuk, batal. Dia yang kata batuk tadi, batuk yang istilah kalau kitab dulu dia panggil tergagah. Dia jadi sendiri, tak boleh tahan daripada perut. Kan? Bukan daripada perut, dia punya tekanan. Macam tu juga bersin. Bersin yang jadi bersin tak batal. Tapi kalau sengaja dibersinkan batal. Bagi orang yang boleh buat bersin dengan sengaja lah. Daripada main apa-apa. Batal. Berdehem batal. Kecuali satu je berdehem tak batal. Berdehem yang terpaksa berdehem kerana nak baca rukun qauli. Nak baca Fatihah, nak baca tahiyat akhir atau salam. Rukun qauli yang 5 tu. Tapi biasanya takbiratul ihram tak termasuk lah, sebab tu tak sembahyang lagi tak. Jadi kalau boleh baca bunyi biar macam bawa bangun tidur sembahyang subuh kan, dia ada roh bukan rohok, apa namanya? Rohok lain apa? Ada kahak macam bukan sumbat dia, ada macam warna putih ada kat sini. Dia main kat sini. Bukan semua orang, setengah-setengah orang. Tak nampak yang ada rosedong lagilah. Jadi bila nak baca tak keluar bunyi-bunyi lain dah. Dia buat masuk lega sikit. Boleh. Sebab dia nak baca rukun qauli. Kalau tak baca Fatihah nak rukuknya. Kalau tak ada dahem. Maka oleh kerana nak baca rukun qauli tak ada masalah berdahem. Tapi kalau berdahem saja-saja bukan sebab nak baca rukun qauli, malah kerana nak baca
Nak baca surah sekalipun batal sembahyang. Ibrahim. Kitab dalam bab Ibrahim yang paling jelas dalam kitab Kifayatul Muhtadi. Jelas cerita pasal Ibrahim. Dikira bercakap. Ibrahim tu dikira bercakap. Okey. Dan pekerjaan banyak. Pekerjaan banyak. Apa pekerjaan banyak? Bergerak banyak. Maksud banyak ni gerakan besar 3 kali berturut-turut. Tu maksud banyak. Gerakan besar, gerakan kecil tak batal walaupun banyak. Gerakan besar, sendi yang besar kita lah. Apa dia? Leher. Ni besar. Ni besar ni. Besar. Kalau gerak 3 kali, leher ni ke bawah ke atas ni, tengkok kita ni gerak macam ni, lebih 3 kali berturut-turut batal. Yang besar lagi ni, apa dia panggil? Apa? Bau, sendi bau. Ke apa? Ni lah. Besar. Yang ni siku, besar. Ni besar. Pergelangan. Ni besar. Ni tapak tangan, besar ni. 1, 2, 3 batal sembahyang. Pinggang besar. Lutut besar. Buku lali tu besar. Dan gerakan semua badan pun besar. Macam ni. Besar. Dikira gerak semua. Besar. Maknanya kalau gerak macam ni batal. Faham macam ni ke? Gerak semua. Kecuali pohon yang ayam, pening kepala tu jangan cerita lah bab sakit tu. Ni cerita yang sesaja je. Sembahyang batal. Dia gerak semua. Bukan gerakan, bukan pinggang lah kata. Dia gerak semua badan ni. Mentang-mentang lah dia masuk gimnastik, dia masuk depan. Oh, belakang. Batal. Batal juga. Gerakan besar. 3 kali berturut-turut. Kalau 2 kali tak batal. Berhenti balik. 2 je berhenti. Bila dia berhenti, kadar tamak ninah lebih kurang dalam 1 saat hingga 2 saat dia berhenti, reset, jadi kosong balik. Gerak balik, kosong balik. Gerak balik 2, jangan 3. Alah, yang biasa kita duk buat nak masuk soft tu kan. Ni 1, 2. Yang ni tak kira. Tak kira balik. Dia kalau kita macam ni kira 1. Ni tak kira. Jadi kalau 1, 2 tak batal lagi. Bukan suruh buat, nak bagi tak batal. Tak batal. Jadi kalau macam ni dia gerak macam ni, 1 tak batal. Habis ni 1, 2, 3, 4 tak. Kembali ke tempat asal, tak dikira. Yang ni ke pergi aja. Balik tak kira. Kembali. Balik tu dia macam parking balik tempat asal. Macam parking. Macam tu langkah. 1 ini straight, tak kira ni. 1 je. Tapi kalau 1, 2 tu kira. Yang ini tak kira sebab dia pergi balik, parking balik tempat asal. Ya. Tu dah sudut gerakan lah. Jika dengan lupa sekalipun, tiba-tiba lah rasa macam tikus ke masuk dalam air ni masa sujud ni. Dia bangun bersilat, lupa, terkejut, batal juga. Kalau 3 gerakan, lebih 3 gerakan berturut-turut tadi, batal. Dia tak kira lupa ataupun sengaja ke tak sengaja ke, batal. Itu mazhab Syafi'i lah. Mazhab lain tak. Mazhab lain tak sama. Mazhab lain gerak banyak-banyak pun ada yang tak batal. Contohnya dia nak, macam dia letak dompet dia apa ke kat depan, handphone dia ke, lepas tu orang curi, lari, dia kejar tengah sembahyang, kejar, sekeh sekali, ambil balik sama sembahyang, sami Allah, alhamdulillah. Tak batal. Sebab dia nak menyelamatkan harta dia. Antara perkara yang maqasid syar'iyah, tujuan syariat adalah menyelamatkan harta. Maka dia nak selamatkan harta, walaupun dia sembahyang tak batal. Tu mazhab lain lah. Mazhab Syafi'i lebih 3 gerakan tak kira. Walaupun tak sengaja sekalipun, walaupun lupa sekalipun, batal juga. Perkara yang memfasadkan sembahyang, merosakkan sembahyang, 2 dah. Dan hadas besar. Masya Allah. Kalau lelaki pelik tengah-tengah sembahyang pun hadas besar, power ni. Orang perempuan lah biasa keluar haid, hadas besar. Orang lelaki takkan tengah sembahyang pun hadas besar. Perempuan lah keluar haid, keluar nifas. Nifas tak boleh lah, nak beranak tak boleh lah. Haid aja lah. Keluar haid, hadas besar. Bila keluar haid, maka batal sembahyang, ke tengah sembahyang. Kalau sebelum sembahyang keluar, itu berjunuk, berhadas besar, maka haram sembahyang. Ini tengah sembahyang, keluar hadas besar, maka batal sembahyang. Dan hadas kecil pun batal. Terkentut, keluar air kencing,
buang air besar, keluar air besar, keluar darah istihadah yang bukan silap istihadah tak ada kena-mena. Apa lagi yang hadas kecil lah, sentuh lelaki perempuan, sentuh kemaluan, apa-apalah perkara yang menyebabkan hadas kecil batal wuduk, maka batallah semayang sekali. Dalam masalah hadas besar dan hadas kecil, dia bukan perkara yang membatalkan semayang sepatutnya. Sepatutnya dia bukan perkara yang membatalkan semayang, dia perkara yang membatalkan wuduk. Bila dia perkara yang membatalkan wuduk, maka dan nak semayang mesti ada wuduk. Maka dengan sebab tak ada wuduk, maka batal semayang balik. Dan kedatangan najis, tiba-tiba najis datang yang tiada dimaaf daripadanya. Tiba-tiba mari najis, jatuh tak cicak, tak maaf. Mazhab Syafi'i tak maaf, tak cicak. Ada mazhab yang maaf, ada. Dia kata kerana dia serangga yang tak ada darah mengalir, maka najisnya juga adalah, bukan najis, taiknya adalah suci. Ada. Tapi mazhab Syafi'i, datang najis, tiba-tiba terpercik air kencing ke, datang najis lah kat badan. Sama ada datang tu direct, taik tum atas dahi direct, ataupun tak direct, mana punya air kencing orang mana merecik air kencing, kena baju, tak kena badan, batal juga. Tadi kena badan, najis, batal. Kena baju, batal juga. Ataupun yang tak direct, kena najis yang tak direct. Sebenarnya bukan kena najis, dia lebih kepada menanggung najis. Dia tak kena, dia menanggung. Contohnya, kalau yang paling logik sekali, anak yang duk pakai diapers lagi, kencing berak dalam tu, adalah najis kat situ. Kemudian dia duduk atas kita, tengah kita tahiyat ke, dia panggil, dia tak panggil menyentuh, dia panggil menanggung. Sebab apa tak panggil menyentuh? Sebab mana sentuh najis? Sentuh anak. Tapi anak tu ada najis. Bila anak tu ada najis, ataupun anak lelaki, walaupun dia tak pakai pamper dah, tapi tak sunat lagi, maka ada najis. Sebab dia tak sunat lagi, ada kulub, dia panggil, ada najis. Jadi bila ada najis, dia duduk, dia panjat, atau ayah dia tengah sembahyang, batal sembahyang. Sebab memang tak sentuh najis, tapi dikira menanggung najis. Maka hati-hatilah anak lelaki yang tak sunat lagi, jangan bagi dia pijak kaki kita tengah sembahyang. Pijak kaki pun batal. Kita tengok ni, kaki dia pijak kaki kita, batal. Kalau kita tak apa, tak apa lagi, batal. Kadar tu agak-agak kan, kadar tomat nina. Kalau sekat ni tu tarik lah maksudnya. Anak pijak, tarik. Okey, pijak. Okey lagi. Kalau macam ni, okey, habis, batal. Tak boleh lah. Macam tu juga najis lain pun tadi. Najis jatuh atas ridak. Tai cicak, dia tengah sembahyang macam ni. Pop, tai cicak nampak, sup, dia buang. Jatuh ke bawah. Maka tak apa, sah, boleh lagi. Tadi dia asalnya jatuh tai cicak tu, nak buang payah kan, tak perasan ke apa kan. Jadi hati-hatilah. Itu kan bagi anak lelaki yang tak sunat lagi. Sebab tu anak terbaik sunat umur 7 hari. Anak lelaki terbaik. Jangan duk kesian-kesian lah, dia cepat je sembuh. Yang terlewat 7 tahun. Terlewat, paling lewat lah 7 tahun. Ini masa 7 hari hingga 7 tahun. Kat mana-mana tu boleh 7 hari hingga 7 tahun. Lebih 7 tahun masalah. Sebab nak kena suruh dia sembahyang. Murus sabiyah bis-salah idza balagha sab'a sinin. Nabi kata suruh anak kamu sembahyang umur 7. Nak suruh dia sembahyang macam mana, tak sunat lagi. Kalau suruh pun tak sah sembahyang ni. Jadi umur 7 terbaik sunat. Tu paling lewat lah, paling lewat 7 tahun Qamariyah, 6 tahun lebih. Bukan 7 tahun IC kan, 7 tahun Qamariyah. Bila sebut hukum syarak je, tahun ke hari ke, semua Qamariyah, semua Hijriah. 6 tahun lebih lah, 6 tahun lebih. Sebelum masuk darjah 1 senang. Hati-hati. Itu bagi anak lelaki. Anak perempuan no problem, tak ada masalah. Tapi kalau pakai pampers sama juga. Kalau ada najis kat dalam tu, dikira menanggung najis. Habis ada kisah Hasan dan Hussein duduk atas Tok Wan dia, panjat belakang Tok Wan dia, Nabi lah duduk sampai sahabat tu apa lamanya sujud, timur wahyu ke apa ni, Nabi ni lamanya penatnya. Jadi pun Nabi Allahu Akbar, Allah lama dah penat dah, lengah dah, pakat-pakat lengah sujud. Lepas habis tahiyat apa semua, dah baca semua, habis settle semua,
Kenapa tadi turun wahyu ke? Lama sangat sujud. Tak, cucu aku main atas belakang. Nak biar dia puas main, tunggu kejap lah. Tu boleh tu main atas belakang, tak batal tu. Asal Husin umur berapa dia sunat? Umur 7 hari. Anak kita 12 tahun. Tu pun lagi yang sunat. Okey. Jadi janganlah kias macam tu aja. Ni main kias macam tu aja. Sama lah juga ketika tawaf. Masa saya pergi baru ni, sama jumpalah bawa anak tawaf. Pertama tak sesuai tempat pun ramai orang. Bawa anak menyakit kan anak tu nanti kan. Macam-macam menyakit kan dia kan, beramai kan. Tapi dia bawa juga baby. Saya rasa umur dalam beberapa bulan-bulan lah. Dia bawa tawaf pegang. Hei. Melayu, ada yang tak Melayu. Yang Melayu ni saya cerita lah sekali masa tengah beratur nak makan. Kan masa balik hotel makan kan. Masa beratur, yang inilah yang tadi. Tegur dia. Tak tahu pun hukum-hukum tu. Tak pernah dengar pun. Dia kata ada najis tak? Dah basuh ke belum? Anak lelaki perempuan. Nasib baik dia kata anak perempuan. Kat situ dah selamat satu dah. Kalau anak lelaki confirm tak sah. Saya kena ni sikit lah, serius sikit lah. Sebab kita tak nak lah masuk campur orang. Orang pun tak apa kenal kita. Kita pun tak apa kenal orang. Tiba-tiba ni siapa pula ni? Mari-mari yang tegur kan. Macam tu pula. Mutawis cakap okey aje. Mutawis kata okey aje. Bawa anak. Memanglah okey. Tapi detailnya kita kena belajar sendirilah. Macam mutawis bawa tawaf kan. Jom tawaf. Memanglah mutawis bawa. Tahu 7 kali lah apa semua. Detailnya kita lah dengan bau tu. Mana dia nak tengok seorang-seorang dia bawa 40-50 orang. Ini pergi tawaf bau entah ke mana bau kiri dia. Pegang masuk dekat Hijri Ismail lah, peluk-peluk Hijri Ismail lah. Itu dah dalam Kaabah dah tu. Nak macam mana? Jadi bila macam tu, kalau betul ada najis, saya tak usul panjang-panjang lah. Jadi panjang cerita pula nanti kan. Cuma nak beritahu buat dia kata anak perempuan. Lepas tu ada najis tak tu? Tapi sebelum tadi dah basuh dah. Habis dia bawa lepas ni nak pergi sa'i. Aduh dah. Tak faham. Jadi macam tu je lah. Anak perempuan sangka baik lah. Dia dah. Anak perempuan tak apa. Janji jangan kencing. Jangan berak. Anak perempuan. Dan basuh tadi. Dan basuh ketika kali takhir basuh tu. Jangan mesti basuh pakai air mutlak. Jangan melak-lak pakai wet tissue je. Kalau lap pakai wet tissue, tak kira anak lelaki anak perempuan. Kan sekarang ni kan main lap wet tissue, piu. Macam tu tak? Tak boleh. Tak sah. Kalau dia naik atas semayang ataupun tawaf, tak sah. Bukannya tak boleh pakai. Kalau kat rumah, malah nak basuh sejuk-sejuk ni. Menangis pula budak ni. Dia pakai wet tissue. Tak apa. Ni bukan cerita pasal memakai wet tissue dekat anak, dekat baby. Bukan cerita pasal tu. Cerita pasal semayang tadi atau tawaf tadi. Kalau nak dukung, baru problem. Hati-hati. Dan kedatangan najis. Dan salam dengan sengaja. Allah. Dia pergi salam dengan sengaja. Assalamualaikum. Sampai mim je. Warahmatullah tu sunat. Assalamualaikum. Padahal pada yang bukan tempatnya. Bukan tempatnya dia pergi salam. Batal. Dengan sengaja. Kalau tak sengaja tak batal. Tiba-tiba je assalamualaikum, tak sengaja tak batal. Tapi kalau sengaja batal bagi salam. Yang tak batal hanya ketika tempatnya sahaja. Itu bukan tak batal. Itu dah habis semayang lah kan lepas salam tu. Okay. Best. Salam dengan sengaja pada yang bukan tempatnya. Okay, batal. Dan mengerjakan suatu daripada segala rukun fi'li dengan disengaja pada yang bukan tempat baginya. Sama juga. Dia buat satu rukun atau perbuatan fi'li, satu perbuatan sengaja dia buat, tapi itu bukan tempatnya. Dia buat juga sujud 3 kali, rukuk 2 kali, 5 rakaat, apa-apalah yang bukan tempatnya. Tahiyat bukan tempatnya. 4 rakaat, 3 rakaat dah buat tahiyat akhir. Itu bukan tempat kan. Batal jika sengaja. Tapi kalau tak sengaja tak batal. Sengaja saja batal. Okay? Buat dengan sengaja batal, tak sengaja tak batal. Sebab tu kalau naik rakaat kelima kan tak batal. Tak batal. Imam naik rakaat kelima tak batal. Sebab dia tak sengaja. Yang sengaja ni, yang batal ni yang sengaja. Baru 3 rakaat dah tahiyat akhir tak batal. Cuma kena tambahlah nanti. Kena tambah. Kalau tak tambah baru batal. Lepas salam, duk wirid apa semua,
Begitu. Tadi tak cukup 3 rakaat aja, tak cukup 4. Baru batal semayang. Kalau 5 rakaat, tak batal. Walaupun lebih. Dia semayang 5 rakaat, lupalah ni. Lepas salam semua, orang cakap, tadi 5 maka semayang dia sah. Tak perlu ulang. Dia kalau lebih, dapat tahu selepas salam, settle. Perkara yang lepas, jangan dikenang. Jika dikenang, merana badan. Tak payah kenang. Tak payah kenang. Biar je. Tapi kalau kurang, batal semayang tu. Kalau kata, lepas salam, orang bagi tahu, rupanya 3 rakaat. Dan dia pun betul lah 3. Kan? Sedangkan dia dah wirid dah lama, dah berlalu masa yang panjang. Maka, batal semayang je dengan maksud, semayang balik. Tapi kalau masa tu pendek, ataupun tak sempat nak cakap apa, lepas salam tu termenung kejap. Macam tak cukup benda. Apa benda tak cukup? 3 rakaat. Macam tu. 3 rakaat ni. Tak cukup 1 ni. Terus boleh sambung. Terus boleh sambung. Sebab dia tak bercakap lagi, tak lama lagi. Tapi kalau dah bercakap, dah astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tu habis dah. Tak boleh lah. Tak boleh buat apa dah. Dan kedatangan murtad padanya. Allah, kita minta lindung daripadanya dengan Allah Ta'ala. Murtad tengah-tengah semayang. Macam mana? Tahu pelik, tengah semayang boleh jadi murtad. Maknanya murtad, dia kata, Allah ni bukan Tuhan. Dalam hati dia lah. Yakin Allah bukan Tuhan. Yakin Nabi itu bukan Nabi lah. Nabi itu sebenarnya orang biasa je. Nabi Muhammad tu orang biasa je. Tengah-tengah semayang. Pelik lah kalau ada. Tapi memang dia dah tulis, saya baca je lah. Apa lagi murtad? Masa dia sujud tu, kat depan dia ada dinding. Dia kata, dinding ni lah Tuhan aku sembah dinding ni. Murtad lah. Pelik lah. Pelik lah. Benda pelik lah. Tapi kedatangan murtad, batal sembahyang. Dan terbuka aurat bagi orang yang kuasa atas tutup aurat. Ini menarik. Sebab apa dia kata? Dia ada kata kuasa. Kuasa tu mampu lah atas yang tutup aurat. Terbuka aurat, batal sembahyang. Siapa yang batal sembahyang? Yang terbuka aurat. Okey? Yang mana dia terbuka aurat tu, dia tu mampu untuk tutup. Dia mampu untuk tutup. Tapi aurat dia terbuka, maka batal sembahyang bila terbuka. Dapat tak faham di sebaliknya? Kalau dia tak mampu tutup aurat, tak batal lah. Betul lah. Betul lah dia. Lepas tu kena baca renung je baik. Dan terbuka aurat akan membatalkan sembahyang. Tapi bagi siapa? Setiap orang ke? Tidak. Hanya bagi orang yang kuasa, yang mampu atas tutup aurat. Dia mampu tutup aurat, tiba-tiba aurat terbuka, dia tak tutup, maka batal sembahyang. Soalannya, apa maksud mampu tadi? Contoh, kalau dia masuk hutan ke mana, pergi mana, masuk hutan ke apa, pakaian semua tak ada pakaian. Bila tak ada pakaian, macam mana nak sembahyang? Tak kan? Maka tak kat situ tak boleh, sebab ada lagi daun-daun kayu kok, boleh tepek-tepek lagi. Tak boleh. Dia masuk lokap. Ni kisah benar dulu lah, kisah benar dekat Thailand. Dia pergi seberang ikut daing itu je. Kon orang seberang, ada cara, ada time. Dia main seberang gitu je. Seberang Sungai Golok. Orang ada time dia, ada. Ini serbah, sekali kena tangkap kat sana. Padahal nak beli periuk je. Periuk kat Atas Panjang ni mahal sikit, kat sana murah sikit. Dia tengok orang lalu-lalu, orang tu ada 2 IC, tu yang boleh lalu. Ataupun ada border pass, dia tengok dia pergi juga. Ngarung pergi sana. Sampai sana, beli-beli, pak, kena tangkap. Lokap, balai cerita. Masuk balai, masuk lokap. Dia suruh telanjang, bukan dia suruh buka baju semua. Dia tinggalkan seluar kecil aja. Kalau tak ada seluar kecil, dia bagi seluar dia. Seluar pendek kecil. Baru boleh buat jadi contoh. Kemudian masuk waktu sembahyang. Okey. Dia kena sembahyang. Mestinya. Tapi dalam lokap, tak kira kat mana-mana pun nak sembahyang.
Ada tak kain? Tak ada kain. Minta pun apa benda kau nak, dia tak faham cakap siam ke apa ke. Akhir sekali nak kena sembahyang tu tak kena sembahyang dalam keadaan aurat terbuka. Dia sembahyang aurat terbuka. Dia mampu tak nak tutup? Tak mampu. Tak mampu tutup. Sebab tak ada. Maka dia sembahyanglah juga. Sembahyang dia sah. Sembahyang dia tak batal. Sembahyang dia tak perlu qada. Sebab apa? Sebab yang batal terbuka aurat bagi orang yang kuasa, yang mampu tutup aja. Yang tak mampu, sembahyang dia sah dan tak perlu qada. Kita tengok yang lain. Tengok contohnya hadas kecil. Hadas kecil kentut akan membatalkan sembahyang. Sekejap. Macam nak bagi contoh. Akan membatalkan sembahyang. Dia hadas kecil. Sekejap. Dia hadas kecil, dia terlupa, dia sembahyang aja. Lepas sembahyang baru dia teringat. Dia wajib qada. Sebab dia berhadas kecil masa sembahyang tadi. Dia wajib qada lah sebab dia sembahyang tak ada wuduk. Ataupun ketika dia sembahyang tiba-tiba terbatal tapi dia lupa, ataupun dia tak tahu ataupun dia lupa, terkeluar air kencing ke apa ke. Lepas sembahyang baru dia tahu, oh ada air kencing ni. Lepas salam tu tengok, ada kencing ni, ada najis ni. Maka sembahyang dia batal tengah-tengah sembahyang tadi dan wajib qada. Wajib qada. Saya bagi contoh lagi yang lain. Okey, macam mana kalau dia tak boleh ambil wuduk, tak ada wuduk, nak tayamum pun tak boleh. Dalam kes tadi pun boleh kira juga. Kes tadi, yang ni seorang lagi kena tangkap, tapi dia tak suruh buang baju. Semua baju elok-elok lagi ada. Masuk lokap. Nah, ni kawan ni seorang lagi. Masuk. Kau tak kena buang baju. Tak kena buang. Contohlah. Ataupun duduk lokap sebelah-sebelah ke. Buatlah masalah macam mana pun. Oh, kau Melayu, aku dah tangkap. Kau pakai baju Dia tak percaya pun. Oh ya. Yeah. Masuk waktu. Dia pun nak sembahyang. Tak ada air. Air tak ada. Dekat tempat yang tak pakai baju, tak pakai seluar tadi ni ada air. Tapi tak pakai baju. Yang dia pula air tak ada. Paip tak keluar air dia kata. Tapi baju dia sempurna tutup aurat. Maka sana pun sembahyang, sini pun sembahyang. Sana sembahyang tak ada wuduk, sini sembahyang tak tutup aurat. Sana sembahyang tak ada wuduk kerana tak mampu nak ambil wuduk kerana tak ada air. Sini sembahyang ambil wuduk, cuma tak boleh tutup aurat sebab tak mampu, tak ada kain, sama-sama sembahyang. Bila keluar nanti yang tak pakai baju tadi, yang tak tutup aurat tadi, tak perlu qada, sembahyang dia sah. Yang tak ada wuduk tadi dan tak tayamum tapi tutup dengan sempurna, sembahyang tetap sembahyang juga. Yang itu kena qada, sembahyang dia tak sah sebenarnya, sembahyang hormat waktu. Bab tu beza dia. Macam tu lah bab najis ke bab lain-lain sama. Bab najis penuh kat badan, nak sembahyang tak ada air nak basuh, sembahyang aja. Nanti wajib qada. Tapi kalau bab aurat, tak sama. Sebab tu dia kata ini tu yang dan terbuka aurat bagi orang yang kuasa atas tutup aurat. Bagi yang mampu tutup aurat dia terbuka. Dan dia tak tutup, maka dia batal. Bagi memang dia tak mampu nak tutup aurat, dia memang tak mampu nak tutup aurat. Dan terbuka aurat, maka sembahyang dia sah, tak perlu qada. Dan habis bab aurat. Dan berubah niat. Dia berubah niat. Maksud berubah niat ni tiba-tiba je, aku tak nak sembahyang ke, macam tu lah. Tak mau sembahyang, tak jadi sembahyang, nak batalkan sembahyang lah, macam tu. Berubah niat, batal juga. Ataupun gantung niat. Berubah niat tu pun satu lagi, gantung niat, pun batal juga. Gantung ni macam tengah sembahyang, kalau hujan aku batalkan sembahyang. Itu berubah niat. Kalau hujan aku akan batalkan sembahyang aku. Sekarang tak hujan lagi, bunyi guruh aja. Tapi kalau hujan aku akan batalkan sebab nak kena ambil baju jemur. Sebab dah kering. Musim pula musim bukan musim panas. Mujur boleh kering. Jadi kalau tengah sembahyang, tengah-tengah sembahyang ni, kalau hujan je aku batalkan sembahyang dia. Maka batal terus sembahyang dia walaupun tak hujan. Dia tak boleh berubah niat. Dia paling tak boleh gantung niat. Kalau ada orang datang rumah je aku nak batalkan sembahyang. Tengah sembahyang, kalau ada bunyi motor orang datang je aku nak batalkan sembahyang aku. Terus batal. Tiba-tiba sampai ke sudah orang tak datang sehari tu, tetap batal. Dia bukan masalah datang atau tidak. Masalahnya niat dia berubah je, batal. Dan berpaling daripada kiblat dengan dada. Dada berpaling, kiblat dia dada yang berpaling, bukan kaki, bukan yang lain.
Jaga dada betul-betul supaya menghadap kiblat, jangan berpaling. Dengan sengaja. Kalau tak sengaja, cepat-cepat pergi balik ke tempat asal, maka maaf. Tengah-tengah tiba-tiba je ada orang minta lalu lah sebab batal. Kita duduk belakang, soal belakang. Dia minta nak batal. Dah rapat sangat, nak pergi sana sangat. Jadi pergi jugalah. Bila pergi, kalau dia lalu juga kan dia akan jadi macam ni. Kita dah tahan nak pergi juga sebab sempit. Dia nak keluar. Jadi bukan sebab kita, pergi cepat-cepat. Kita tak apa. Jangan biarkan. Jadi hati-hati dekat tu. Sentiasa kena perhati dada. Sebenarnya kita banyak perhati kaki, tumit. Sebab selalu dipesan. Sedangkan itu sunat. Patut kena pesan dada, bukan tumit. Atau dua-dualah senang. Tak, tumit pun sunat juga. Kan? Luruskan saf, rapatkan saf, sunat, tak wajib. Sentiasa dipesan. Cubalah pesan sekali. Luruskan saf, samakan tumit, dada menghadap kiblat. Tu. Ulang. Manalah tahu tak? Cubalah buat. Kita pun tak nak buat. Cuba. Sebab bila kita perhati, bila tak dipesan, orang tak jaga pun dada dia. Allah, saya taklah baru sehari 2 kot. Baru 2-3 hari ke. Allah, geram nak angkat. Sebab di depan kita. Saya tak faham. Kawan dia sembahyang macam ni. Kawan sebelah sana sembahyang macam ni juga. Dia seorang macam ni. Dia seorang. Memang nampak. Kita di belakang memang nampak. Ni dia. Ini kawan dia. Ni dia. Kalau dia tengok kawan dia, boleh tengok tu kawan aku kat sini ni. Ni kepala kawan aku ni. Dia sembahyang buat macam tak perasan. Allah, geram sungguh. Tapi kita tengah sembahyang lah. Tapi batal sembahyang tu. Batal lah sembahyang dia. Batal. Memang jelas-jelas nampak macam ni. Kalau sikit-sikit tu okey lagi lah. Ni jelas-jelas nampak macam ni. Dia sembahyang tak tengok orang. Tapi yang pelik, bila rukuk ke bila sujud tak sengit pula. Kalau kira ikut dia punya tu, kalau dia sujud patutnya belaga kepala dengan kawan sebelah dia. Tapi bila sujud elok pula. Bila berdiri sengit. Kenapa? Hati-hati kat tu, batal sembahyang. Melainkan pada sembahyang orang yang di dalam sangat takut, syiddatul khauf, sembahyang sangat takut daripada musuhnya. Sembahyang dalam perang lah ni, syiddatul khauf. Sembahyang dalam perang, maka sembahyang dalam perang sembahyang je lah, menghadap lah mana-mananya. Bila tengah berperang tu lah, tengah tengok tembak tu masa tu dia tak kira dah nak kena berperang, nak berhenti, sempat tak berhenti kejap perang nak sembahyang, mana boleh berhenti, kena tembak. Tapi macam mana berang sambil-sambil tu, sniper, cara sniper, tengok jauh, Allahu akbar, sami Allahu al-mahmidah, gitu. Yang pakai pedang, cara pakai pedang, ting 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 ting. Rabbi fili warhamni wajburni aku berdiri gini, tak kira dah waktu tu. Tak kira dah. Semayang je gitu. Lepas semayang dalam perang. Atau daripada api. Misalnya pulak main dalam api ni. Kena kejar api. Atau daripada api. Maksudnya berlaku kebakaran. Lepas tu dia tak boleh keluar ke daripada bangunan. Dan api makin marak. Nampak tu api. Macam tu lah. Lepas tu masuk waktu. Ataupun nak habis waktu. Wajib semayang. Wajib. Semayang gitu. Lagi. Kiblat tak kira kiblat lah. Jika nak jaga api ni kejar. Macam tu lah. Api ni makin marak. Atau daripada air. Banjir ke, air ke, apa ke, ombak ke. Buat. Semayang je. Habis tu, semayang je macam tu. Tu ada air tu. Tunggu nak lari. Makin lagi ke belakang. Nak naik atas bukit. Tapi air duk kejar dah ni. Air duk kejar je. Waktu tu semayang je. Tak kira kiblat, tak kiblat dah. Ya, logiknya begitulah kan. Takkan nak sibuk semayang juga. Tahu-tahu mati lah. Atau daripada kecurian harta. Ni yang kata kecurian harta ni. Kalau sedikit hartanya itu sekalipun. Macam mana? Dari sudut nak menyelamatkan harta, mazhab Syafi'i lebih 3 gerakan besar batal. Yang sebut dah tadi. Tapi dari sudut nak menjaga harta, yang itu boleh sembahyang walaupun tak menghadap kiblat. Macam mana? Harta dia kat sini, tapi tak boleh gerak. Contohnya emas. Emas banyak, setembung emas. Kalau nak angkat, Allah, berat. Orang nak curi ni. Macam mana nak jaga ni? Kalau nak sembahyang, macam mana nak buat?
Dia kena buat macam mana? Kalau ni harta dia, banyak-banyak ni harta dia ni, nak sembahyang, kalau dia paling kat lain nanti orang curi, maka dia kena mana kiblat? Kiblat sana. Maka dia kena sembahyang dia ni, menghadap kiblat. Tapi menghadap harta dia, takut dia curi jadi. Okay. Dia tak boleh nak sembahyang, dia tak boleh nak sembahyang ke sini, sebab kiblat sana. Kenapa sini? Nak tengok harta, nak takut orang curi. Maka dia sembahyang ke sini. Tak boleh sebab kiblat ke sana. Dia tak boleh sembahyang ke sana sebab kiblat ke sana. Dan dia boleh untuk menghadap kiblat. Cuma dia buat macam itulah. Harta dekat sini, kiblat ke sana. Tapi kalau katalah harta dia semua dinding, habis dinding ni ke sini, tak boleh kiblat ke sana. Macam mana dia nak duduk dalam dinding? Tak. Jadi, tapi kalau dia sembahyang menghadap ke sana, ke kiblat, nanti orang curi kat belakang. Contohlah macam tu. Orang curi. Jadi macam mana nak buat? Waktu ni dia boleh sembahyang menghadap ke harta dia, tak menghadap kiblat. Itu cerita dia. Tu ni cerita dia. Atau daripada kecurian harta, takut orang curi, jikalau sedikit hartanya sekalipun. Takut harta tu curi, dia kena tengok. Maka dia kena sembahyang, kena tengok je harta dia, takut orang curi. Tapi sebelum buat macam ni, dia kena buat dulu arah kiblat dulu. Dia sembahyang kat sini. Dia sembahyang kat sini, sana kiblat, harta duduk tengah. Tu dulu. Kalau tak boleh, tepi dinding apa dah tak boleh dah, barulah menghadaplah kat mana-mana pun, sebab nak selamatkan harta. Sembahyang dia sah. Walaupun bukan menghadap ke kiblat, menghadap ke harta dia. Sekarang tak ada kot benda tu. Dan sembahyang sunat bagi orang musafir. Orang musafir pun, orang sembahyang sunat dalam keadaan dia musafir, maka tak wajib menghadap kiblat juga. Musafir ni ada khilaf ulama, tapi yang masyhurnya sama ada musafir jauh lebih 2 marhalah atau musafir dekat. Atau nak pergi mana ni? Nak pergi Baluk. Musafir dah tu. Dia panggil musafir dekat, tak boleh jamak puasa. Nak pergi mana? Seberang Baluk, jauh sikit. Dia panggil musafir dekat. Nak pergi mana ni? Nak pergi Gombak. Itu baru nama musafir jauh, boleh jamak puasa. Jadi musafir ni musafir mana? Dua-dua, musafir dekat atau musafir jauh. Tapi dengan syarat solat sunat. Contohnya nak pergi mana ni? Bulan Ramadan ni, bulan Ramadan. Nak pergi mana? Bulan Ramadan nak pergi bandar Kuantan Ramadan, colek cari colek. Dia daripada sini, dia nak bermusafir pendek di Kuantan, lebih kurang apa? 12 km. Boleh lebih kurang 12 km. Musafir pendek Waktu tu orang dah start nak sembahyang tarawih. Tak apa, aku nak sembahyang atas motor. Boleh. Start motor, masuk gear, Allahu Akbar, ceng gear. Baca Fatihah, sembahyang. Traffic light, kalau merah jangan langgar. Berhenti Waladhdallin, amin. Kawan kata, tak pergi Allah Akbar. Apa benda ni? Tak pergi. Sombong sekarang ni. Sejak beli motor baru ni sombong. Sombong apa orang tengah sembahyang? Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Hijau. Ceng dia lagi. Jangan wili. Jalan biasa lah. At-tahiyatul mubarakat illallah. Itu time break ada lubang break habis tu kiblat, tak kira kiblat lah. Sampai Kuantan sempatlah juga 6 rakaat, 2 boleh balik nanti lepas dah makan minum apa semua, kena colek apa, kena kepuk, semua dah kena dah. Masa nak balik sambung lagi. Sampai rumah isteri tanya bagaimana? Solat tarawih. Memang solat tarawih pun boleh ke? Boleh. Kita je tahu kan. Banyak nampak solat tarawih. Solat tarawih. Pada hari tu member sembahyang atas motor, pergi balik. Tu dah dapat lah. Bukan atas motor, atas kereta lagi senang. Kan? Sebab boleh pegang. Allahu Akbar. Allah. Sami Allah. Allahu Akbar. Gitu je. Sikit-sikit. Boleh. Sebab tu dia kata, dan sembahyang sunat bagi orang musafir, yang mana sembahyang sunat orang musafir tadi, mungkin atas kenderaan, mungkin jalan kaki pun boleh sebenarnya. Jalan kaki sambil-sambil jalan, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, gitu boleh. Jalan kaki ataupun naik basikal, ataupun naik motor, ataupun naik apa, ataupun naik bas, boleh. Naik kapal terbang, naik kereta api, semua boleh. Tapi hanya satu je, sembahyang sunat. Sembahyang fardu wajib turun. Tak boleh punya sembahyang fardu. Habis, wallahu alam.
Lain matah tu. Lain matah tu masa dekat Ijaz Ismail dia macam bau kita ikut lain tu dia akan keluar daripada kilat. Dia akan keluar daripada Kaabah tu Kaabah. Itu kena ejah. Kalau ikut lain. Kalau ikut lain, dia gini. Dia sebenarnya masih lagi dalam. Hijr Ismail tu sebenarnya masih lagi dalam. Ketika banjir besar tu kan, Kaabah tu besar, kemudian rosak Kaabah kerana banjir, kena rosak lah. Kerana masih nak repair balik tu, orang waktu tu lah dikecilkan. Sebab tu kalau kita tengok lain dia memang lari betul. Tu Kaabah tak ada, memang tak ada. Sebenarnya macam inilah, kita buat petak balik sekali dengan Hijr Ismail. Itulah Kaabah yang sebenar. Itu yang kita kena tahu. Sebab tu tak boleh masuk dalam tu. Masuk dalam Hijr Ismail tu tak boleh masuk dalam tu. Kalau masuk tak sah tawaf tu. Tak sah pusingan itu. Kerana dia tak nama pusing. Sebab nama pusing Kaabah, nama pusing. Kalau dalam ni nama apa? Bukan pusing. Walaupun dia kata aku pusing, tak. Macam ni pusing, tak. Dia naik atas Kaabah, kata dia naik atas Kaabah tu, atas bumbung rooftop tu, dia ambil, lepas tu dia pusing. Tak pusing. Dia pusing je mesti ni. Tu nama pusing. Tiba-tiba besar Kaabah, tiba-tiba zaman tu tiba-tiba ada sebab-sebab yang tertentu dikecilkan Kaabah daripada asal. Lepas tu kat sini jadi kecil besar ni. Asalnya besar ni. Itu ada Hijr Ismail kat sini. Rukun Yamani, rukun Hajarul Aswad. Jadi sebenarnya sini Kaabah juga. Dari sudut hukum. Sebab tu dia bunyi lain tu lari. Sebenarnya tak lari. Kalau kita bayangkan straight sini, sini Hijr Ismail. Ni Hijr Ismail, sini. Macam tu. Tu sebenarnya. Jadi bila kita lalu kat situ, bahu kita masih lagi kena sini. Kena sini masih lagi. Tapi tak nampak Kaabah yang tak nampak. Kena. Kena. Risau juga. Kena Hijr Ismail. Maksudnya kena Hijr Ismail maknanya kenalah Kaabah yang tak nampak. Sedangkan itu Kaabah lagi. Tapi kalau ikut garisan yang sekarang, memang dia akan ke sana, dia akan sini. Itu yang jadi yang apa? Orang apa? Dia pegang Hijr Ismail macam mana tah? Dia masukkan tangan dia sambil-sambil tawaf. Lepas tu ada orang kata tak sah kan? Kecoh satu Malaysia kan baru ni kan. Memang betul kalau Malaysia tak sah, tapi terpaksalah benda besar macam ni kita cari khilaf lah. Adalah khilaf-khilafnya. Masuk-masuk sikit tu dimaaf. Tapi masuk sungguh tak maaf, mana-mana pun, mana mazhab pun tak maaf, masuk sungguh. Lepas tu kena duduk je, jangan duduk sibuk. Orang duduk cium, duduk jilat Hijr Ismail dia punya cermin tu saya tengok. Bukan dia pegang, ada yang pegang-pegang. Ni dia siap jilat. Kawan ni pun pegang pula yang jilat dia. Sapu kat muka, ambil berkat jilat tu. Ya Allah, kita kembang. Saya tengok, dia jilat, saya tengok. Basah air liur dia ada lagi. Betul kawan ni datang, dia tolak. Seorang ni datang, dia ambil dia sapu muka. Ambil sapu muka. Allah, macam-macam lah. Wallahu a'lam dah pukul 8.50 dah. Ya Allah, sedang tasbih kafarah dan subhanakallah. Alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw. Assalamualaikum.